Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu. Okay, kita akan bincangkan topik yang agak penting pada hari ini. Okay, topik yang akan dibincangkan pada hari ini adalah tentang kemahiran membina ayat. Okay, dalam peperiksaan latihan bina ayat ni, kita kategorikan kepada bahagian A ataupun bahagian yang mempunyai 10 markah, di mana latihan bina ayat ni biasanya akan diberikan gambar, satu gambar akan diberikan dan perlu ditulis dengan 5 ayat lengkap tentang gambar tersebut. Kita hanya perlu tulis 5 ayat di mana hanya akan ada 5 ruang yang disediakan untuk menulis. Okay, terdapat beberapa syarat penting semasa membuat latihan bina ayat ni ataupun membina ayat sendiri. Okay, yang pertama kita tengok pada arahan terlebih dahulu. Kita kena baca arahan dengan teliti di mana setiap arahan itu mungkin berbeza-beza. Okay, syarat kedua pula adalah semasa membina ayat kita perlu melihat gambar dan mengenal pasti situasi yang terdapat dalam gambar. Selepas itu, kita perlu nomborkan pada setiap kata kerja yang terdapat dalam gambar. Okey, sekiranya dalam gambar tu anda akan kamu semua akan melihat ada 4 ataupun 5 kata kerja perbuatan yang terdapat. Jadi kamu kena nomborkan setiap perbuatan tersebut. Okay, syarat ketiga pula adalah di mana idea yang ditulis adalah mesti berdasarkan gambar dan berkaitan sahaja. Okey, kamu tak boleh menggunakan contohnya imajinasi tambah ayat yang tidak berkaitan. Okey, itu tidak dibenarkan. Dia hanya perlu berdasarkan gambar sahaja. Okey, syarat keempat pula di mana ayat mestilah berkaitan dengan situasi, berkaitan dengan suasana yang terdapat dalam gambar. Okey, syarat kelima adalah kamu perlu kenal pasti watak ataupun subjek di mana setiap watak ataupun subjek itu melakukan kata kerja, melakukan perbuatan. Letakkan nama ataupun bilangan orang. Kalau cikgu lebih prefer kita letakkan nama, cikgu lebih suka untuk letakkan nama. Namakan watak kamu sendiri. Itu adalah bergantung pada diri kamu. Okey, dah dapat watak tadi, kamu bolehlah mula senaraikan kata kerja mengikut watak ataupun mengikut aktiviti yang dia buat, mengikut situasi tersebut. Okey, dekat sinilah kita letakkan huraian pada setiap aktiviti. Okey, setiap aktiviti yang ada tu kamu boleh letakkan penerangan. Okey, syarat ke-8 ni apa yang dinyatakan dengan bina ayat pada aktiviti yang paling nyata dan depan. Okey, pada satu-satu gambar tu kamu perlu lihat di mana terletaknya gambar yang paling menonjol ataupun aktiviti yang paling menonjol. Okey, itu adalah yang perlu kamu buat dahulu. Okey, letakkan dia sebagai nombor 1 sebab dia adalah gambar yang paling jelas. Okey. Okay, seterusnya adalah satu aktiviti, satu ayat. Perlu diingatkan, satu aktiviti adalah satu ayat. Okey, untuk membina ayat ni tak perlulah panjang-panjang pun sebenarnya. Hanya perlu bilangan perkataan hanya lebih kurang 8 hingga 12 patah perkataan saja untuk satu ayat. Okey, tak perlu panjang, tak perlu terangkan secara lebar. Hanya perlu compact ataupun hanya perlu padat, penuh dengan isi. Okey, syarat ke-11, pastikan satu ayat, satu titik. Jika kamu ada 2 titik ataupun 2 noktah dalam ayat tersebut, dia dah jadi 2 ayat. Dia bukan bina satu ayat, dia dah jadi bina berayat-ayat. Tak sesuai, jadi pastikan hanya satu ayat, satu titik. Okay, pastikan jangan tulis ayat dalam bentuk cerita di mana kamu tak perlu tambah penanda wacana. Okey, ini bukan ulasan, ini hanya ayat, tak perlu tambah antaranya, selain itu, seterusnya, kesimpulan, tak perlu. Dia terus pada ayat tersebut saja. Satu aktiviti, satu ayat. Ini adalah contoh gambar yang akan biasanya diberikan, okey, dalam gambar rajah ini. Okey, arahan dia akan dapat dinyatakan bina 5 ayat berdasarkan gambar rajah yang diberikan. Okey, kamu perlu melihat keseluruhan gambar rajah dan kenal pasti situasi yang terdapat dalam gambar rajah ni. Okey, tengok situasi ini adalah kita berada di taman permainan.
okey, dalam program gotong royong. Jadi ada beberapa situasi yang dapat dilihat. Okey, contohnya okey, situasi pertama seperti ada dua orang lelaki sedang membaiki bangku, ada makcik sedang menyangkul, ada sedang memotong rumput. Okey, itu adalah kata kerja yang kamu boleh senaraikan. Okey, kita akan mempelajari tentang teknik skop ataupun SKOP dalam proses membina ayat. Okey, ini adalah teknik skop di mana huruf S, K, O dan P. Okey, terdapat 4 kata kunci penting dalam teknik skop di mana S, K, O, P. Okey. S adalah merujuk kepada siapa. Siapa ni merujuk kepada orang ataupun subjek utama yang terdapat dalam satu gambar tersebut. Okey. Kata kunci kedua adalah K. K merujuk kepada kata kerja ataupun aktiviti ataupun perbuatan yang dilakukan oleh orang tadi, oleh subjek utama tadi. Okey, kata kunci ketiga adalah objek. Objek di mana adalah benda yang terdapat dalam gambar. Benda yang dipegang, benda yang digunakan. Okey, itu adalah objek. Dan keempat adalah penerangan ataupun keterangan yang merujuk kepada di mana, bila, kenapa, kenapa perkara itu berlaku. Itu adalah 4 kata kunci penting yang terdapat dalam teknik skop. Okey, ini adalah secara ringkas tentang teknik skop. Okey, siapa? S. S siapa? Merujuk kepada siapakah orang yang terdapat dalam gambar. Okey, kalau lelaki, kita boleh namakan watak lelaki tersebut. Contohnya Aman ataupun contohnya Firdaus. Okey, kita namakan sendiri ataupun contohnya Pak Abu, Pak Ali. Okey, kita namakan berdasarkan situasi. Okey, yang kedua adalah kata kerja. Okey, kita tengok pada gambar yang terdahulu tadi. Okey, ada orang yang sedang memegang cat. Okey, kita boleh namakan dia Pak Abu sedang mengecat. Okey, dan objek ini okey, apa yang dia sedang cat? Okey, Pak Abu sedang mengecat papan gelongsor. Okey, penerangan. Okey, kenapa ya perlu kita cat papan gelongsor itu? Peluasan idea tentang suatu aktiviti. Di mana dia merujuk kepada sebab, yang boleh kita tambah kata hubung supaya untuk kerana agar ataupun tempat. Di mana benda itu berlaku? Di taman permainan. Okey, itu adalah contoh teknik skop. Okey, mari kita lihat contoh 1 di mana berdasarkan gambar yang telah kita dapat tadi. Okey, ini adalah contoh gambar yang telah kita perolehi daripada yang terdahulu. Okey, langkah pertama yang perlu kita buat adalah kita bulatkan ataupun nomborkan setiap aktiviti ataupun kata kerja yang kita dapat lihat. Okey, contohnya dalam gambar tersebut cikgu telah meletakkan nombor, 5 nombor, maksudnya kita akan buat 5 ayat. Okey, kamu boleh pilih berdasarkan pilihan kamu sendiri untuk kata kerja mana ataupun aktiviti mana yang kamu rasakan sesuai. Okey, bagi cikgu pada gambar ini, gambar yang paling terang, paling nyata adalah pada orang yang sedang membina bangku ini. Okey, terdapat 2 orang lelaki dewasa sedang membina bangku. Di sini kita boleh letakkan nama ataupun watak untuk setiap gambar ataupun setiap aktiviti yang berlaku. Okey, daripada gambar yang telah kita bulatkan ataupun kita dah nomborkan kepada nombor 1, kita boleh bina ayat yang pertama melalui gambar tersebut. Ayat pertama tentang gambar tersebut. Okey, kita tengok tadi kita gunakan teknik skop. Masih ada siapa, kata kerja, objek dan keterangan ataupun penerangan. Okey, siapa? Kita boleh letakkan nama. Cikgu dah letakkan nama Pak Ali dan Pak Abu. Okey, dan yang kedua adalah kata kerja dengan membaiki kerusi. Dengan membaiki kerusi ni, okey, dengan membaiki kerusi ataupun bangku. Okey, menggunakan apa? Okey, kita tengok Pak Ali ni memegang tukul, menggunakan tukul dan dalam program gotong royong kita tengok situasi tadi. Okey, jadi kita sambungkan sahaja ayat tersebut. Okey, Pak Ali dan Pak Abu membaiki kerusi yang rosak menggunakan tukul dalam program gotong royong itu. Okey, senang sahaja. Bila kita dah buat teknik skop ni, kita akan hanya perlu sambungkan sahaja ayat. Tak perlu sambungkan sahaja perkataan. Tak perlu kita dah merekakan lagi ke tak perlu. Kita just sambung sahaja.
Okey, sekiranya tadi adalah ayat pertama. Okey, ini adalah ayat kedua. Okey, cikgu namakan watak cikgu sebagai Encik Salim. Dia sedang menebang pokok menggunakan parang. Okey, kenapa dia nak tebang pokok? Mungkin pokok ni kita tengok dah tak ada daun ataupun pokok ni tak selamat. Okey, cikgu letak keterangan dia sebagai faktor keselamatan. Jadi bila kita perlu sambungkan ayat, kita hanya terus tulis sahaja ayat daripada skop. Okey, Encik Salim menebang pokok menggunakan parang untuk faktor keselamatan di taman permainan. Okey, perlu diingat bila kita nak menulis ayat tu, kita boleh tambah kata hubung ataupun kata sendi untuk menjadikan sesuatu ayat tu lebih lengkap. Okey, tak adalah terus salin je straight macam tu, tak. Itu nanti akan menjadikan ayat itu tidak gramatis. Okey, untuk ayat ketiga dan keempat dan kelima, cikgu akan tinggalkan untuk kamu semua bina sendiri ayat di mana menggunakan teknik skop. Okey, perlu namakan watak, letakkan kata kerja ataupun aktiviti yang sedang dilakukan, letakkan objek apa yang sedang dipegang, apa yang sedang digunakan dan keterangan kenapa perkara itu berlaku, di mana perkara itu berlaku. Okey, hanya semudah menggunakan teknik skop ini hanya semudah ABC saja. Okey, ayat 4 pun sama, gunakan teknik skop. Okey, gunakan teknik skop untuk membina 5 ayat berdasarkan gambar rajah yang telah disediakan. Okey, ini adalah kesimpulan ataupun ringkasan daripada teknik skop di mana dia merujuk kepada 4 aspek penting iaitu S, K, O dan P. S merujuk kepada subjek ataupun orang yang terdapat dalam sesuatu gambar. K ataupun lebih dikenali sebagai kata kerja atau perbuatan atau apa yang sedang dibuat oleh subjek. O adalah apa yang sedang dipegang. Okey, subjek itu sedang memegang apa, orang itu sedang memegang apa. Dan P adalah penerangan di mana dia menerangkan tentang perbuatan tersebut, merujuk kepada sebab, akibat, di mana. Okey, itu adalah ringkasan tentang teknik skop. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini, di mana pada hari ini kita telah mempelajari tentang teknik skop dalam kemahiran membina ayat di mana terdapat soalan pada bahagian A di kertas peperiksaan penulisan. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.